Getas Kelantan frisa manis, snack lokal. Sekali bungkusan dibuka, habis tak terkata. Like dan follow @snacklocalmy untuk tempahan dan pembelian. Selamat datang ke rancangan 48 jam bersama dengan saya Nizam Muhammad. Cuma kali ni kami punya setup lain macam sikit lah. Sebab saya bersama dengan sahabat saya yang satu trip pergi ke Kemboja pada tahun 2018 dahulu, iaitu saudara Izzat. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Lama dah kita tak jumpa. Betul. Kalau kita reverse balik masa kita touchdown dekat Kemboja tu kan, saya tertarik dengan satu sebuah masjid yang dia punya lukisan kubah tu macam masjid negeri Shah Alam. Ya, seperti yang dikongsi oleh karya ahli jemaah yang duduk di sana. Masjid tu pun namanya tak ingat. Kita jalan tu kita lebih banyak lalu saja. Kita jarang dapat singgah ke dalam masjid tersebut untuk solat. Jadi masjid ni memang dia punya seni bina dia malah dia ada 4 menara juga, seperti menara seperti Masjid Negeri Shah Alam. Ada seorang dermawan, mungkin ada kumpulan dermawan daripada Malaysia yang menderma untuk membina masjid di kawasan tersebut. Kumpulan dermawan ni dia ada memberi cadangan supaya reka bentuk masjid tersebut mentauladani Masjid Negeri Shah Alam. Kat situ kita dapat lihat kesan keakraban daripada dua negara. Sebuah masjid menjadi jambatan antara dua negara, iaitu Malaysia dan Kemboja. Jadi itu kita dapat lihat kesan kedermawanan orang Malaysia ke atas bumi Kemboja daripada segi sudut reka bentuk masjid tersebut. Selepas daripada siri Kemboja on air dekat dalam channel YouTube Inspire Media ni, antara yang kita pergi ialah Pusat Jenazah Cheng E dan juga Hospital Beyond Banderis. Jadi ramai kawan-kawan saya yang pernah pergi. Dia terkejut sebab dia tak dibawa ke tempat tu di Kemboja, sedangkan dia dah pergi beberapa kali. Baik, antara salah satu sebab mungkin kita tak dibawa ke tempat tersebut adalah salah satu faktor adalah faktor jarak yang jauh dan juga keadaan ketidakselesaan. Jarak jauh tu satu. Yang masa kita pergi pusat padang pembunuhan Cheng E tu, dah lah jauh, lepas tu batu berkerikil, kita kena naik tuk-tuk. Lepas tu bila naik tuk-tuk kan jalan kerikil lagi, dia goncang banyak. Jadi biasalah yang melawat Kemboja ni pun biasa makcik-makcik. Jadi saya rasa travel agency pun dia memikirkan keselesaan kepada makcik-makcik ni. Sebab yang biasa menyumbang ni makcik-makcik lah kan. Jadi itu salah satu sebab. Contoh macam Hospital Beyond Boundaries pun masih belum mendapat perhatian daripada masyarakat. Tapi sebenarnya yang pengasasnya tu pun dia latar belakangnya pun dah cukup hebat. Cumanya usaha tu masih perlu berjalan untuk beberapa tahun lagi lah supaya baru betul-betul establish. Sebab usaha ni pun baru lebih kurang 5 tahun. Saya kira dah capai 5 tahun kot. Pada Raya Haji Kurban, apabila ada adhiyah ataupun ada ibadah kurban, maka berlakunya macam jamuan, bermasyarakat, bersilaturahim, ramai-ramai, bertaaruf lebih, dia daripada jauh boleh datang kan. Hari raya kan semua orang balik kampung. Di situ mana dia masyarakat makin erat silaturahim mereka dan berkenalan sesama mereka. Mana dia kita sampaikan kegembiraan dan keseronokan ke dalam hati-hati orang-orang fakir miskin dan kita sama-sama makan bersama mereka. Itu pertama. Yang kedua, ada certain family mereka nak kahwinkan anak tetapi mereka tak ada duit nak buat jamuan ataupun nak sembelihkan lembu ataupun nak sembelih kambing. Mereka mengambil peluang ini untuk mengambil lembu kurban untuk buat kunduri kahwin pada hari raya haji itu. Di situ mereka boleh, mereka jemput orang kamu tetap makan kunduri, dan jadi yang daging lembu kurban tu dijadikan macam kari daging ke kari apa ke untuk bagi orang-orang datang makan kunduri itu. Itu yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan taklif qulub. Taklif qulub adalah untuk mengeratkan hati. Dalam Islam kita digalakkan untuk mengambil, kalau kita nak berdakwah orang non-Muslim duduk sebelah rumah kita ataupun sebelah kampung kita, orang-orang yang terdekat, kita perlu bagi dia duit, bagi dia makan, dan juga kita boleh kongsi dengan dia sedikit orang-orang yang paling dekat dengan kampung ataupun ada non-Muslim yang berada dalam kampung orang Islam. Kita boleh bagi dia
daging lembu kurban untuk mengeratkan hati dia, dan juga mereka pun berseronok dan gembira sama-sama orang Islam. Jadi mereka nampak macam orang Islam ni ketika bergembira, mereka tidak lupa orang-orang non-Muslim di dalam kampung itu, khususnya orang-orang non-Muslim yang miskin juga. Yang mengagumkan kami ialah apabila pelajar semasa dan juga alumni daripada IDS ini bukan sahaja mereka faham agama ataupun memahami disiplin pengajian Islam, mereka juga boleh bertutur bahasa Arab Fushah dalam keadaan yang begitu lancar. Sedangkan bahasa Kemboja dan juga bahasa Arab sangat jauh jika dibandingkan dengan kita Malaysia ini. Bahasa Malaysia, banyak perkataan daripada bahasa Malaysia ini diambil ataupun dipinjam daripada perkataan bahasa Arab. Tetapi di Kemboja, bahasa Kemboja begitu tidak mempunyai kaitan dengan bahasa Arab, tetapi alumni dan juga pelajar semasa IDS mampu bertutur bahasa Arab dengan begitu lancar. في المستقبل كنت أفكر أريد أن أكون الداعية، وأريد أن أراجع إلى قريتي. هذا مهم جدا. أريد أن أرجع إلى قريتي، وأريد أن أغير قريتي إلى قرية واحدة الذي يتمسك بدين الإسلام تماما. وأيضا هذه القرية وقريتي أيضا قرية قدوة حسنة لغير الإسلام، لغير الذين ليسوا مسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يدعو الناس بأخلاقه، فقط أخلاقه يجعل الناس حوله، يعني حوله يحب هذا الدين الإسلام بسبب أخلاقه. قبل هذا أنا أصبحت إنسان عاديا، ولكن يعني عندما في الماضي قبل أن أدرس في معهد الشباب، قبل أن وصلت إلى هنا، أنا أيضا يعني أذهب إلى المسجد وأذهب إلى الصلاة. يعني عندما أمشي إلى الصلاة ورأيت الشباب الذين يعني لا يصلون، بعضهم عندما سمع الأذان، عندما يسمع الأذان يعني يذهب إلى مقهى أو يذهب إلى أي مكان لا يصلون هذا. ولكن عندما أذهب إلى الصلاة ورأيتهم هكذا ما أشعر شيئا، يعني أنا صلاة، أنا أصلي، أنا من أهل الجنة، وهؤلاء لا يصلون، هؤلاء من أهل النار. وهكذا فكرتي في الماضي. وأيضا يعني معهد الشباب يربيني إلى إصلاح المجتمع بحسب أحوال الناس، لأن هذا المعهد أيضا يربينا بأحوالنا أيضا. يعني مثلا كنت في مجموعة واحدة، يعني أنا لا أريد أذكر يعني هذه المجموعة لأن هذا ربما يمكن مشكلة. هذه المجموعة يعني يدعو الناس إلى الإسلام، ولكن في جهة فقط. مثلا يدعونا إلى الصلاة، ويدعونا إلى الذكر، ويدعونا إلى السنة العبادية، يعني العباد أو العبادة يعني هذا. ولكن العبادة يراهم هذه عبادة، مثلا صلاة ويزكي والصوم والزكاة وهكذا يعني والعورة. ولكن هذا يعني في قسم واحد فقط. ولكن الإسلام شمول، مثلا ماذا يسمى الاقتصادي، إيكونومي، والمعاملة، يعني معاملة يدخل في كله مثلا، أو ماذا يسمى نعم سياسة أيضا. في المستقبل عندنا إن شاء الله يعني يكون مشروع كبير في بناء، يعني ننشئ أو نؤسس بناء، هناك فصول وهناك إدارة، ونفتح يعني يكون دار يعني معهد كبير، وعندنا تخصص، عندنا مجالات، عندنا مواد كثيرة، يعني يكون أكبر يعني أوسع من هذا. نعم.
ولكن هذه يعني كبداية فقط. فنتمنى في المستقبل إن شاء الله سيكون عندنا معهد كبير، عندنا مبنى، عندنا إدارة مستقلة. جزاكم الله خير. Sekian sahaja untuk rancangan 48 jam bagi episod ini. Bagi episod seterusnya, kita ke Kota Baru, Kelantan, menjejak Kolam Puteri Saadong, tinggalan sejarah Kelantan yang tersorok yang hinggakan orang Kelantan sendiri pun tidak mengenali lokasi ini. Jangan lupa untuk like Facebook Inspire Media Malaysia, follow kami di Instagram Inspire Media Production dan juga subscribe YouTube channel Inspire Media Malaysia untuk mengetahui kandungan-kandungan terbaru yang akan kami bawakan kepada anda pada masa akan datang.